Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara majlis masyarakat dengan menggunakan kitab Idaman Penuntut. Saya sepatutnya kalau minggu ketiganya saya balik kampung, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis balik tengok pun. Kebetulan anak tengah online persediaan ke Mesir yang perempuan tu. Jadi saya pun tak balik, nak tinggal dia seorang, kesian. 7 level yang kursus bahasa 7 peringkat sebelum dia ke Mesir. Besok ada imtihan, ada periksa. Jadi insyaAllah doa-doa insyaAllah tuan-tuan. Yang ni mungkin kalau pergi pun mungkin bulan 9 kot, 9, 10. Ikut perjanjiannya sebulan sekali dia punya periksanya. Tapi sekarang dah buat 2 kali sebulan. Saya semalam pergi ke, yang pagi tadi pergi ke KBT, Kementerian Pelajaran Tinggi. Dia akan cepat. Jadi sebulan 2 kali periksa. Maknanya dia belajar sekarang pukul 11 pagi sampai pukul 6.30 petang, 7 jam setengah bahasa Arab. Online daripada Mesir lah. Dia punya ustazah yang kondak dia punya kursusnya daripada Mesir. Dia nak tinggal, kesian. Biasa saya balik kampung ni, saya reserve untuk balik kampung, tengok perbualan sikit-sikit. Kebetulan pula Ustaz datang. InsyaAllah, tak apa, insyaAllah. Kita sambung, kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan jenazah dan hukumnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mandi mayat, kan sekarang mandi mayat. Seperti mana yang kita maklumi, menguruskan jenazah itu adalah merupakan hukum fardu kifayah. Fardu itu maksudnya ketetapan wajib, kifayah itu maksudnya kalau sebilangan umat Islam mengerjakannya, di mana sebilangan yang lain tidak wajib. Tapi dalam perkara menuntut ilmu adalah hal berkenaan dengan fardu kifayah ni, secara jelasnya adalah fardu ain. Sebab apabila kita sudah belajar tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan perkara-perkara fardu kifayah, apabila tidak ada segolongan orang Islam yang mengerjakannya, wajib kepada umat Islam yang lain untuk menguruskannya. Apabila umat Islam tidak menguruskan dalam perkara fardu kifayah ini, dia akan berdosa semua orang Islam. Di antara fardu kifayah ini berkenaan dengan urusan kematian. Apabila matinya satu orang Islam, apa yang perlu kita buat? Yang ini
secara umum sebelum kita bincangkan, yakni mandi, kapan, solat atau sembahyang dan ke bumi, itu adalah merupakan 4 perkara yang wajib dilaksanakan ataupun dibuat oleh orang hidup ke atas orang mati. Kalau tidak ada orang yang melakukan 4 perkara itu, bermakna seluruh orang Islam tempatan akan berdosa. Oleh kerana itu, menuntut ilmu dalam perkara berkenaan dengan pengurusan kematian adalah fardu ain untuk kita belajar. Apabila berlakunya kematian, andai kata orang lain tidak ada di tempat itu, kitalah yang wajib buat. Kalau kita ada ilmu, tidak timbul apa masalah. Mandi mayat. Sekurang-kurang mandi mayat iaitu dijuruskan air merata badannya dengan sekali jurus, sekalipun ia berjunub. Dengan demikian cukup untuk dijunub dan mandi. Yang mandi, kita sebutkan tadi 4 perkara, tuan-tuan kena ingat, 4 perkara yang wajib untuk kita tunaikan ke atas orang mati. Kewajipan tu atas orang hidup. Orang mati kalau kita tidak laksanakan 4 perkara itu, dia tidak berdosa, tapi yang berdosanya adalah orang hidup. Yang pertamanya yakni mandi mayat. Yang kedua kapan atau bungkus mayat. Yang ketiga solat ke atas mayat sekurang-kurangnya 1 orang. Dan yang keempat ke bumi atau tanam mayat. 4 perkara. Dan 4 perkara itu dia ada rukun dan syarat. Inilah yang kita akan terangkan, rukun dan syarat. Apa yang dimasukkan rukun mandi mayat dan syarat mandi mayat. Dan kita ingat 4 perkara itu mesti nak buat. Dan mandi ni apa maksud mandi? Kena jirus. Mandi maknanya di air itu mesti dikenakan kepada badan mayat, bukan disapu, tapi dengan cara dijirus. Kalau air itu hanya disapu tidak memadai, dia tidak panggil mandi. Mandi ni maknanya air itu datang daripada atas kena mayat, mandi. Sebagaimana kita wuduk. Wuduk ni kalau kita ambil air, kita lap saja di badan kita ataupun di anggota wuduk, tidak sah. Sebab berwuduk itu mesti air itu mengalir. Bagaimana cara mandi itu? Yang seperti wuduk, mana air itu mesti nak mengalir. Cara nak mengalirkan air itu didatangkan air daripada sebelah atas, maknanya dengan jirus. Dan jirus mayat ini sekurang-kurangnya sekali. Walaupun mayat itu dalam keadaan junub, mana sah, mana sudah memadai. Apabila air yang dijuruskan itu meratai anggota mayat, masuk anggota di sini bahagian zahir mayat, di mana walaupun mayat itu dalam keadaan junub, di mana sudah dikira sah. Yang zahir ni seperti bagaimana kita mandi lah. Mandi itu yang kita nak sampaikan air pada bahagian zahir. Apa yang masuk zahir lain daripada batin. Apa yang masuk batin? Rongga. Rongga itu adalah batin. Rongga telinga, rongga hidung, rongga mulut, rongga dubur, itu adalah merupakan batin. Dan dubur ni bagaimana? Apa yang dimaksud dengan zahir? Zahir kepada dubur, jadi yang minta maaf sebut yang keriput itu, kepasan yang keriput itu adalah masih dikira sebagai zahir. Itu yang keriput itu adalah masih dikira sebagai zahir. Dan hidung yang macam mana? Yang ke dalam itu adalah merupakan yang batin. Yang luar ini adalah zahir. Yang boleh dilihat, telinga ni boleh dilihat daripada luar, ini dipanggil sebagai zahir. Yang kita pandang daripada sisi ini, kita nampak rongga ini dipanggil zahir. Yang tak nampak ke dalam tu dia panggil batin. Yang batin tu tak wajib untuk kita sampaikan air. Bagaimana itu cara kita mandi junub atau mandi kerana haid ataupun nifas ataupun kerana wiladah, di mana cara yang sama, iaitu mesti air sampai kepada anggota zahir, kulit yang zahir. Yang batin tidak wajib. Begitu juga cara memandikan mayat, sebagaimana cara kita mandi. Dan disebut di sini sekurang-kurang mandi mayat dengan sekali jirus. Yang dijirus sekali itu kepada seluruh badan dia, itu sekali jirus. Yang sempurna dimandikan dalam bilik dengan dipakaikan kain basahan atau baju buruk.
diletak atas tempat yang tinggi seperti pangkin dan airnya air sejuk biasa, melainkan kerana hajat boleh digunakan air panas. Dan yang paling akmal, yang paling sempurnanya dimandikan dalam satu tempat. Maknanya mayat itu diletakkan dalam satu tempat untuk mandi mayat. Pangkin mana tempat yang tinggi lah. Kenapa tempat tinggi ni? Sebenarnya tempat tinggi itu bukan syarat sah, tetapi untuk memudahkan. Apabila mayat itu kita letak tempat tinggi, air yang kena pada mayat dan segala najis atau kotoran yang ada pada mayat itu dia senang turun ke bawah. Kalau kita letak mayat di tempat rendah, air najis, air kotoran itu akan bertakung di tempat mayat. Jadi mana secara ini logik, secara logiknya tempat yang tinggi yang di bawahnya ada dia punya lubang-lubangnya. Apabila air yang kena mayat, dia membawa keluar daki-daki dan najis yang ada pada mayat, dan secara jelasnya air itu akan turun ke bawah. Jadi pangkin itu adalah merupakan satu cara yang paling akmal, yang paling sempurna dan senang untuk kita memandikan jenazah ataupun mayat. Dan mayat itu boleh kita mandikan secara telanjang? Tak boleh, haram. Haram melihat satu orang yang tidak menutup aurat walaupun dia mayat. Yang kerana itulah mayat itu mesti dipakaikan kain basahan atau dipakaikan baju yang buruk. Haram kita sebut di sini, haram untuk kita melihat aurat. Lebih-lebih lagi kemaluan, haram walaupun dia adalah mayat. Jangan kita masa mandi mayat kita bogelkan mayat, haram. Jadi mesti mayat itu mesti ditutup, sama ada dipakaikan kain basahan ataupun dia memakai baju. Cuma baju ni apabila kita nak buka semula tu susahlah. Seelok senangnya yang ini memakai kain basahan. Dan kerana itulah memandikan mayat ni orang laki-laki yang lebih. Orang laki-laki memandikan laki-laki, orang perempuan memandikan perempuan. Melainkan isteri memandikan suami atau suami memandikan isteri, itu tidak mengapa sebab tidak ada istilah aurat di antara suami dan isteri. Dan selain daripada itu mesti, selain daripada suami isteri mesti untuk dijaga aurat. Walaupun seorang anak tidak boleh melihat kemaluan ayah dan ibunya, tak boleh. Kalau mak pun tak boleh melihat kemaluan anaknya, tak boleh. Suami isteri tidak ada masalah melihat sampai kepada tahap itu. Jadi maknanya mayat itu mesti dipakaikan dengan pakaian ataupun kain basahan. Bagi laki-lakinya bagaimana auratnya di antara pusat dan lutut. Dan bagi wanitanya, sebab yang memandikan wanita, makna wanita itu mesti ditutup daripada atas sampai kepada betis ataupun sampai kepada lututnya. Mana daripada paras dada sini ke bawah, sebab yang memandikan dia tu adalah sama-sama wanita. Kalau laki-laki tidak boleh memandikan wanita yang bukan mahram dia, tak boleh. Diletak atas tempat yang tinggi seperti pangkin dan airnya air sejuk, ni air biasa. Mana pakai air biasa, air paip biasa, melainkan ada hajat, mungkin kena guna air panas. Mungkin mayat itu ada penyakit berjangkit dan sebagainya lah. Biasanya kalau mayat itu ada masalah kesihatan yang boleh memberi mudarat, biasanya hospital yang akan mandikan, dia akan guna chemical dan sebagainya. Dan ada kata perlu guna air panas, boleh pada mayat, tetapi yang seeloknya kalau mayat tidak bermasalah, gunalah air biasa, air paip biasa. Di waktu memandikan mayat ni, air itu perlu banyak lah. Air itu maknanya mesti disediakan dalam keadaan yang banyak. Seperti mana zaman Rasulullah SAW dahulu begitu juga, yakni disediakan kadar yang banyak air. Dan zaman sekarang ni kita kalau tak guna, tidak kita menggunakan bekas air, tangki air, boleh kita terus guna pipe air, boleh. Pipe air terus pun boleh. Sebab tujuan di sini air untuk menghilangkan kotoran pada badan. Yang pertama, kotoran yang tidak najis. Yang kedua, nak menghilangkan najis daripada badan. Yang keduanya, untuk mandi sebagai syarat kepada mayat. Dia ada 3 perkara. Yang mandi kerana kotoran cemar badan mayat, itu yang pertama. Dan menghilangkan najis. Yang keduanya, mandi itu kerana syarat wajib mandi kepada mayat. Sebagaimana umpama syarat mandi kepada orang dalam keadaan janabah.
ataupun orang yang dalam keadaan haid suci bersih daripada haid dan nifas, ataupun orang yang suci bersih daripada wiladah. Kemudian didudukkan mayat itu melentik ke belakang dengan disandarkan ke lutut kanan orang yang memandikan. Ini kalau tidak pakai pangkin, kalau tidak pakai tempat kita buat mandi itulah. Yang kita, kalau kita pakai tempat yang kita buat mandi itu, orang tak boleh duduk atas tu, hanya mayat saja yang masuk di sini. Kalau disandarkan ke lutut ini, bagi orang yang memandikannya boleh duduk bersama dengan mayat. Mana kalau mayat duduk rendah, yang mana mayat itu disandarkan ke lutut orang yang memandikannya. Kenapa? Agar senang apabila perut itu digosok ataupun ditekan untuk keluarkan najis, dia senang keluar. Sebab mayat itu duduk macam tu. Kalau berbaring macam tu susah dia nak keluar. Tapi syaratnya tempat ni tempat yang rendah, orang yang boleh duduk, dan mayat itu disandarkan ke lutut orang yang memandikannya. Tapi yang kita guna kaedah yang ada ni, orang tak boleh naik atas pangking tu. Yang ni kena letak di atas pangking, dan orang yang memandikan mayat itu dia mesti, satu orang mesti angkat badan mayat tu sekadar lebih kurang 45 darjah. 45 darjah naik masuk. Tujuan apa? Tujuan apabila kita mandikan mayat, kita tekan perut mayat itu, najis akan keluar. Sebab kalau mayat dalam keadaan merata macam ni, najis nak keluar tu dia agak sukar. Dan kalau kita angkat sedikit, yang satu orang angkat badan mayat daripada belakang, disauk daripada belakang dan ditekan perut, dia punya najis tu akan senang keluar. Nah, itu tujuannya. Dengan disandarkan ke lutut kanan orang yang memandikannya, tangan kanan tukang mandi memeluk belikatnya dan ibu jari pada tengkuk, dan tangan kiri menekan perut mayat. Jadi ibu jari letak pada tengkuk sebab ada peluk, jari letak di tengkuk, dan tangan kiri dia tekan kepada perut. Boleh faham tak? Apabila mayat kita angkat macam ni, satu yang memegang tu dia akan sauk di belakang, dan dia punya jari letak kat sini lah. Sebab nak takut dia jatuh, pegang di situ. Dan tangan kiri dia tekan perut. Dan tolak perut tu agar isi perut ataupun najis tu akan keluar. Mana satu orang yang sama dia peluk mayat, satu orang sama dia tangan kirinya akan tolak. Dan yang lain akan gunakan air. Air itu akan disimbah ataupun disiram agar najis itu keluar. Dan tangan kiri menekan perut mayat itu seberapa kuat dari atas ke bawah beberapa kali supaya habis keluar baki-baki najis dari dalam perutnya. Orang yang menolong tukang mandi sentiasa menjiuskan air di mana tempat yang dikehendaki. Lepas itu ditelentangkan. Kemudian tukang mandi membalut tangannya dengan perca dan membasuh kuburnya dan duburnya. Setelah itu ambil perca lain yang bersih untuk dibuat membersihkan mulutnya, giginya dan hidungnya. Lepas itu diambilkan air sembahyang dengan niat. Jadi maksudnya apa? Orang yang sama tadi apabila ditekan perut, najis akan keluar. Apa najis keluar? Di mana satu orang lain akan guna air. Mana air itu kena banyak, kena jius pada tempat dubur. Dan orang yang menekan perut tadi, dia kena ada alas tangan untuk dia cebok, untuk cebok mayat. Mana dia lepas tolak tu, kalau najis keluar dia akan cebok, dan satu orang lagi akan kerja dia untuk menjiruskan air dengan banyak. Dan selepas, kalau kita dah yakin najis itu tidak keluar lagi, di mana hendaklah dimiringkan mayat tu, miringkan. Jadi kalau nak telentang ni payahlah, makna dimiringkan. Miring ni miring ke kanan, habis kita bersih ke kanan, kita miringkan ke kiri. Maknanya apa tujuannya?
agar seluruh badan mayat itu dapat kita bersihkan dia daripada cemar. Dan nak bersihkan daripada cemar ni, satu daripada alatnya adalah sabun lah. Sabun tu senang untuk menghilangkan cemar mayat. Dan miring ke kanan, miring ke kiri, dan apabila kita bahagian atasnya kita dah sabunkan semua sekali, diurus dengan air. Sini ada kursus mayat banyak kali, kursus jenazah ada banyak kali, dan kursus jenazah ada banyak kali. Mana lima step gitu. Kita ulang step ni. Sebenarnya benda ni simple saja. Cuma kalau kita tak biasa mandikan mayat, kita rasa macam takut lah. Sebenarnya fungsi mandikan mayat ini untuk membersihkan cemar badan mayat daripada daki-daki. Yang kedua, untuk membersihkan mayat daripada najis. Yang keduanya, air mutlak itu sebagai isyarat memandikan mayat, sebagaimana seseorang tu mandi kerana janabah. Jadi bagaimana? Begitulah yang mula-mulanya disabunkan seluruh badan. Sabun sebelah atas. Selepas daripada mayat itu diangkat sedikit, pastikan semua najis-najis itu dah keluar, dan dibasuh duburnya, diletak semula. Lepas tu disabunkan seluruh badan. Sabunkan sebelah atas, dimiringkan, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, disabunkan semua. Dan selepas itu dibasuh seluruh badan itu, dah confirm tidak ada najis semua. Lepas itulah baru dimandikan. Mandi itulah mandi yang wajib kepada mayat. Itu mandi yang wajib kepada mayat setelah kita pastikan badan mayat itu bersih daripada cemar, bersih mayat itu daripada najis. Yang last kali itulah mandi pada mayat. Dan sebelum mandi mayat itu sunat untuk diwudukkan mayat. Wuduk itu adalah merupakan sunat lah. Sunat diwudukkan mayat. Niat wuduk bagi mayat, nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a al-masnuna li hadzal mayyit atau li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengambilkan wuduk yang sunat bagi mayat ini kerana Allah Ta'ala. Niat ini wajib sekalipun wuduk itu sunat. Niat ini wajib kepada siapa? Tukang mandi mayat. Di waktu mayat itu diwudukkan, yang meniatkan itu adalah tukang mandi mayat. Mandi mayat itu hukumnya adalah sunat. Niat masa mandi mayat itu adalah wajib. Dua perkara. Mewudukkan mayat hukumnya sunat. Bermakna kalau kita tidak wudukkan mayat, tidak berdosa. Tapi apabila satu orang sudah mewudukkan mayat, wajib bagi dia untuk wuduk. Wajib bagi dia untuk niat kepada wuduk itu. Yang niat itu adalah tukang mandi mayat lah. Takkan mayat pula niat kan? Kalau mayat itu niat, tak tertinggal satu-satu. Tiba-tiba mayat dunia nalatul wudu'a kira sama tinggal. Dan apabila selesai wuduk, lepas itu barulah memulakan mandi dengan niat. Lepas daripada wuduk pada mayat, wuduk macam biasa, basuh tangan sampai pergelangan tangan, itu bahagian sunat lah. Lepas dimasukkan air dalam mulut, isyarat kumur-kumurkan dia. Masukkan air dalam hidung, isyarat sebagai istinsyak kepada mayat. Dan juga basuh muka sebagai rukun wuduk kepada mayat. Basuh tangan, sapu kepala dia, dan juga telinga dia, dan juga basuh kaki. Ini adalah merupakan perbuatan wuduk yang biasa dilakukan oleh kita, oleh orang yang hidup. Dan selepas itu dimandikan mayat. Mandikan mayat itu ada niat dia. Nawaitul ghuslal wajibah li hadzal mayyit atau li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku memandikan
Mandi yang wajib bagi mayat ini kerana Allah Ta'ala. Niat ini sunat sekalipun mandi itu wajib. Beza. Mandi mayat ini adalah wajib, dan kalau tak diniatkan sah. Tapi niat itu adalah sunat. Berbeza dengan wudu. Wudu itu mewudukan mayat adalah sunat, tapi niat wudu itu adalah wajib. Mandi pula berbeza. Mandi itu adalah wajib, niat mandi pada mayat itu adalah sunat. Nawaitu itu maknanya aku meniatkan. Tu pada kita lah. Nawaitu. Tu itu adalah merupakan dhamir, ganti diri kita. Kita ulang, niat ini sunat sekalipun mandi itu wajib. Masa berniat itu sambil menjuruskan air ke kepalanya dan janggutnya dengan air sabun dan air badan, air bidara. Kemudian dihuraikan rambutnya yang kusut dengan sikat perlahan-lahan. Mana rambut yang jatuh gumpalkan nanti boleh dimasukkan ke dalam kapal. Ini cara yang dia ajar, yang paling senangnya. Tuan-tuan mandikan dengan sabun dulu, bersihkan semua. Lepas tu wudu, lepas itu mandi pada mayat. Mana mandi pada mayat tu yang tidak bersabun. Yang di sini cadangannya bersabun, boleh juga. Tapi yang paling senangnya bersihkan semua sekali. Bersihkan dulu, lepas itu mandikan tu mandi dengan air mutlak sahaja. Dan lepas mandi dengan air mutlak itu boleh kita mandikan pula dengan air bidara. Air bidara ni apa? Air bidara adalah tujuan untuk menghilangkan busuk badan tu lah. Kemudian basuh badannya sebelah kanan dan sebelah kirinya dengan air daun bidara. Kemudian diuruskan air yang bersih bercampur sedikit kapur dari kepala hingga ke kaki. Ini dikira sekali, kemudian ditambah lagi 2 kali. Ini cara yang dia ajar kepada kita bersilang-silang macam tu. Bersilang-silang. Yani kita boleh guna cara ini pun, ini bagus. Maknanya kita silang-silang dia dengan air bidara, lepas tu air mutlak, lepas tu air bidara dengan air mutlak, air bidara dengan air mutlak tu boleh. Ataupun kalau kita nak buat sekaligus pun boleh juga. Sekaligus ni macam mana? Selesaikan dia dengan mandi sabun, bersih dengan sabun. Lepas itu kita mandi air dengan air mutlak 3 kali. Dan lepas itu kita siram pula dengan air bidara. Dan yang akhir sekali baru guna kapur baru yang last sekali. Boleh juga. Jadi maknanya kita step-step begitu. Di sini dia silang-silang. Silang-silang dengan bidara air mutlak, bidara air mutlak, bidara air mutlak. Atau boleh juga. Dan sedikit kapur dari kepala hingga kaki itu dikira sekali. Kemudian tambah lagi 2 kali. Boleh juga cara dia ni makna bersilang-silang. Masuk kapur ni kapur barus. Sekiranya lepas mandi itu keluar najis, wajib dibasuh sahaja hingga hilang. Hingga hilang sunat. Hingga hilang. Mana hingga hilang? Sekiranya lepas mandi itu keluar najis, wajib dibasuh sahaja hingga hilang. Apabila masa selepas mandi itu ada lagi keluar najis, di mana kita wajib untuk menghilangkan najis itu. Dan kalau masih najis itu tidak berhenti juga, meleleh juga, di mana kita dah usahakan berbagai-bagai cara, kita ambil kapas tutup sumbat di dia punya dubur. Kita dah buat dah. Kita dah tekan perut dia masih keluar, tapi ada keluar yang sikit-sikit. Kita dah tak boleh nak buat lagi dah, dia masih ada. Cara yang boleh kita ambil kapas, kita sumbat. Sebab kita tak boleh nak hilangkan dia punya yang keluar itu. Sunat orang memandikan itu memandang.
Sunat orang yang memandikan itu memandang tempat lain daripada auratnya, melainkan kerana ada hajat. Adapun aurat haram dipandang. Jadi sunat orang yang memandikan itu memandang tempat lain daripada aurat. Maknanya apabila satu orang memandikan mayat, dia tidak boleh lihat kepada aurat. Sunat dia pandang ke tempat lain, melainkan kalau ada hajat, nak pastikan tempat itu memang kena air, dia kena tengok mana itu hajat. Tapi kalau saja-saja di mana sunat, dia tidak lihat terus kepada mayat. Dan kalau tengok aurat, aurat itu adalah haram lah. Lebih-lebih lagi melihat kepada kemaluan, sama ada belakang dan depan itu adalah haram. Pada mandi mayat ini wajib meratakan air hingga apa yang lahir pada faraj perempuan yang janda ketika mencangkung, dan di bawah kelopak kuluk zakar hendaklah disisilkan supaya dapat dibasuh dan dibersihkan di bawahnya jika boleh. Sekiranya tidak boleh, hendaklah ditayammumkan kerana darurah, kemudian disembahyangkan dan ditanam. Mandi ni bagaimana? Mandi itu wajib untuk diratakan air pada apa yang lahir, yang zahir. Kita sebutkan tadi, mandi itu mesti sampaikan air pada apa yang dimaksudkan sebagai zahir tubuh badan kita. Dan seperti faraj perempuan yang janda yang mengandung, faraj perempuan yang pernah bernikah, di mana cara orang perempuan ni kalau dia nak mandi, dia kena mencangkung. Sebab mencangkung itu boleh menyebabkan, maaf sebut, dia punya kemaluan dia tu akan terbuka. Kalau tidak mencangkung, berkemungkinan besar dia tidak rata, tidak sampai kepada zahir kemaluan. Ini di PK ni kadang kena sebut benda-benda itu sebab dia sebut. Dan sebab yang lain pula, bagaimana bahagian dubur. Dubur kalau kita mandi itu pun kena mencangkung. Dubur kita yang dipanggil zahir itu, yang bahagian yang keriput itu masih dikira sebagai zahir dubur kita. Yang keriput, kalau yang ke dalam tu itu zahir, dia batin. Yang keriput, tuan-tuan tak tahu keriput tak keriput, balik nanti dah tengok. Jangan sekarang. Manis keriput itu, kalau kita duduk dia akan terkeluar. Kalau kita mencangkung dia akan terkeluar. Yang tu maknanya itu zahir kepada dubur. Dan itu mesti wajib sampai air apabila kita mandi junub. Dan orang perempuan ni dia ada dua bahagian, depan dan belakang. Dan kalau dia tidak duduk, yang depan juga akan masuk ke dalam. Lebih-lebih lagi orang pernah bernikah. Apabila dia duduk, di mana yang depan akan terbuka, menzahirkan dianya, dan juga yang belakang juga akan menzahirkan yang zahir. Kalau dia berdiri, dia akan masuk ke dalam. Itu wajib. Jadi minta maaf sebutlah sebab terpaksa nak sebut. Kalau tidak, tak faham kan. Jadi kalau tidak sampai air kepada dua anggota itu bagi perempuan dan satu anggota yang belakang bagi laki-laki itu, mandi kita tidak sah nanti. Kalau mandi berdiri memang tidak akan sampai kepada bahagian zahir. Yang lain ni tak ada masalah. Hidung ni yang tak nampak dilihat di depan tu, maksudnya dia dalam. Telinga pun sampai boleh lihat mata itu dipanggil yang zahir. Tapi yang bawah tu kena mencangkung. Begitu juga lah apabila memandikan mayat ini bagi perempuan lah. Bagi mayat perempuan mesti kita sampaikan air kepada bahagian kemaluan yang zahir. Apabila dia mandi, dia kena mencangkung, itulah bahagian yang kena sampaikan air. Begitu juga bagi orang lelaki yang kalau dia mandi, dia wajib untuk mencangkung, untuk sampaikan air kepada bahagian dubur. Yang ke dalam selepas daripada yang keriput yang ke dalam tu dia panggil sebagai batin. Yang tu tak perlu untuk kita masukkan air. Kalau kita buang air besar, yakni yang bahagian keriput, dan kalau kita kena meneran sedikit, kena bagi push sedikit agar yang last daripada kita punya dubur kita tu boleh hilangkan. Selagi ada rasa di
tangan kita satu lendir ataupun satu rasa, bermakna kita masih ada najis lagi. Tapi jangan korek ke dalam. Maknanya kita push sedikit, kita basuh. Selagi ada lendir di tangan kita, itu wajib untuk kita basuh. Di mana kalau kita tidak suci tubuh kita daripada najis pada anggota yang zahir, solat kita tidak sah, kita menanggung najis. Begitu juga apabila kita mandi, yang zahir itu tidak kena air, kita solat juga kita tidak sah. Hanya benda itu penting. Yang bahagian bawah tu kena mencampur. Dan kalau berak, mesti kena ada sedikit push. Tapi jangan masukkan jari ke dalam tu, tak boleh tu. Itu mudarat. Begitu jugalah dengan apabila kita memandikan mayat, mesti nak dibasuhkan bahagian zahir, kemaluan depan bagi perempuan dan juga bahagian dubur. Dan kalau laki-laki yang dia tidak berkhitan dan di bawah kelopak kulit zakar, hendaklah disisilkan supaya dapat dibasuh dan dibersihkan di bawahnya jika boleh. Orang yang tidak berkhitan, di mana kalau boleh disisilkan, hendaklah disisilkan dia. Maknanya kena disisilkanlah, dinaikkan dia punya kulitnya sehingga boleh menampakkan zahir. Maknanya kita boleh rasa, bukan tengok. Jangan tengok, kita sisilkan, kita boleh rasa bahagian yang batin itu dah terkeluar. Maknanya sebab yang batin bagi laki-laki ini sebenarnya zahir. Kalau dia punya kulit itu tidak dibuang, betul? Faham maksud saya? Kalau kulit itu tidak dibuang, tidak dikhitankan, sebenarnya yang dalam itu adalah zahir bagi laki-laki. Boleh faham maksud saya? Kerana itu kita kena khitan. Apabila kita khitan, di mana dia akan yang zahir, tinggal yang zahir. Dan kalau kita tidak khitan, dia akan ada najis bertakung melekat di kulit tu, kulit yang bawah. Yang ini sesuatu kotoran yang duduk di bawah kulit itu, dia menanggung najis. Sebab apabila satu orang yang tidak berkhitan, apabila dia kencing, dia punya najis kencing itu akan melekat dekat dia punya kulit. Dan kulit itulah yang akan menanggung najis sampai bila-bila. Kerana apabila kita berkhitan, di mana kulit itu tidak ada dan air kencing itu terus tidak melekat kepada kulit itu. Faham? Faham maksud saya? Kalau yang dah berkhitan, dah tak ada dah kulit itu. Dan ada kata satu orang yang dia sudah berkhitan, bersunatan, dia tumbuh lagi sekali, wajib tak dia potong lagi sekali? Tak wajib sunat. Tiba-tiba dia dah bersunat, tumbuh lagi semula, hukumnya sunat. Yang lebih utamanya dia khitan, buanglah. Dan ada kata dan dibersihkan di bawahnya hingga boleh. Sekiranya tidak boleh, hendaklah ditayamumkan kerana darurat, kemudian disembahyangkan, ditanam. Dan ada kata tidak boleh nak disisilkan. Bagaimana tak boleh nak disisilkan? Dia masih menanggung najis di bawah tu, dan juga yang zahir itu masih duduk di dalam. Sebab apa? Ada dia punya kulit. Jadi bagaimana? Naklah kita tayamum sebagai niat ganti tempat yang tidak boleh sampai air itu. Jadi dua perkara dalam mazhab kita Syafi'i, mandikan, dan kalau tidak boleh sampaikan air di bawah kulit itu, di mana kita kena tayamum ganti yang tu, yang tak boleh sampai air itu. Orang yang memandikan mayat itu ialah orang yang amanah. Habis. Bagaimana syarat orang yang nak memandikan mayat? Dia mesti orang yang amanah. Maksudnya, apabila dia lihat mayat tu ada benda-benda yang aib, dia kena simpan dia punya rahsia tu. Dia tak boleh cakap. Kalau dia cakap aib mayat tu kepada orang yang berdosa, dia kena amanah. Dia tak boleh selepas daripada mandi mayat ni, dia tengok benda aib satu kampung, dia cerita berdosa perbuatan tu, mengaibkan mayat. Jika ia nampak apa yang baik pada mayat itu, sunat diceritakan kepada orang. Kalau tanda yang baik pada mayat itu, boleh cerita kepada orang. Contohnya tengah kita mandi, keluar wangi daripada mayatnya, boleh cerita kepada orang. Sebab benda yang baik boleh cerita kepada orang. Benda yang tidak baik tak boleh. Contohnya kita tengah mandikan mayat, keluar daripada celah-celah kulitnya ulat-ulat. Kita kata mana datang ulat? Benda itu kita kena simpan rahsia. Ataupun keluar daripada kulitnya benda-benda yang aib.
ataupun kita tengok wajahnya mengerikan, kena simpan rahsia itu. Dan jika nampak benda yang tidak baik padanya, haram disebut kepada orang lain kecuali ada maslahat seperti bid'ah yang terang dan nyata. Dan kalaulah perkara itu sebagai pengajaran, boleh kita ceritakan kepada orang yang ahlinya lah, cerita kepada orang ahlinya. Contoh orang yang ada mengamalkan ilmu sihir, masa kita mandikan tu ada dia punya masalah kepada mayat, apa tu kena cari ahlinya lah. Ada satu kisah, saya mandikan mayat, tapi di pinggangnya diikat dengan tangkal. Ikat dengan tangkal, maknanya orang tu mati dalam keadaan bertangkal. Saya pernah mandikan satu mayat. Alhamdulillah. Inna ruqa wattima'ima wattiwalata syirk. Dan kata salah satu daripada syirik itu adalah tangkal azimat. Mengikat tangkal di mana di lengan ke, di perut ke, dia panggil syirik kepada Allah. Jadi tangkal itu jelas dia bungkus dengan timah, diikat kat perut. Saya kata buang, potong buang. Jadi jangan tangkal-tangkal ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas umumnya inna ruqa wattima'ima wattiwalata syirk. Di antara satu yang syirik dalam hadis itu adalah tangkal azimat, tangkal. Nah, ini meyakini tangkal itu boleh memberi mudarat dan juga boleh memberi manfaat. Yang memberi mudarat dan manfaat secara hakikatnya adalah Allah sahaja. Mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi syirik ini ada dua, bisa kita sebut. Satu syirik jali. Syirik jali ini terang-terang, mana sembah berhala itu syirik jali. Syirik khafi yang keduanya, syirik khafi boleh berlaku kepada orang Islam. Contohnya tadi dia Islam, tapi dia berpercaya secara hakikat makhluk boleh memberi mudarat. Dia sembah Allah juga, nama dia Islam, tetapi dia mengamalkan tangkal. Itu syirik khafi. Dia tak rasa benda itu syirik. Dia sembahyang, nama dia Umbin binti Islam, lahir dalam keluarga Islam, tapi secara tak sedar dia mengamalkan syirik. Yang satu lagi syirik jali, itu jelas sembah pokok, sembah patung, sembah berhala, itu memang jelas. Yang syirik khafi ini boleh berlaku kepada orang Islam. Kita tengok tajuk jelas. Mayat yang uzur seperti terbakar dan tenggelam tidak boleh, hendak dimandikan, hendaklah ditayamum dan disembahyang serta ditanamkan. Mayat yang reput, mayat yang uzur, kita tak boleh nak mandikan sebab dia terbakar ataupun dia tenggelam air jadi reput. Di mana kalau kena air akan gugur daging-dagingnya. Bagaimana kita tayamumkan dia sebagai isyarat ganti kepada mandi. Tayamum tu bagaimana? Tayamum tu dia ada dua anggota muka dan juga anggota tangan. Dalam mazhab Syafi'i kita, daripada hujung jari sampai kepada siku, dia ada dua anggota tayamum. Maksudnya niat basuh muka, penisapan muka dengan tanah, dan juga sapu tanah pada bahagian hujung jari sampai kepada siku. Apakah kita boleh gosok? Orang tu kena repot, tak payah gosok pun tak apa. Ambil debu tanah, hanya memadai dengan kita tabur sudah cukup. Tabur sebagai isyarat sebab dia repot. Orang laki-laki lebih utama memandikan mayat laki-laki, dan perempuan lebih utama memandikan mayat perempuan. Tetapi harus suami memandikan isterinya dan sebaliknya dengan tangan bersimpul. Jadi orang laki-laki sepatutnya memandikan orang laki-laki, orang perempuan sepatutnya memandikan orang perempuan. Jadi orang laki-laki tidak boleh memandikan perempuan yang bukan mahram, haram. Orang perempuan juga tidak boleh memandikan lelaki yang bukan mahram. Mereka tak ada pilihan, tak ada orang lagi dah. Di kampung tu tinggal orang perempuan je yang mati, orang laki-laki lain tak ada, seorang je. Yang jelas itu laki-laki yang mati, orang laki-laki tak ada. Jadi orang perempuan tu dialah yang kena mandikan. Jadi kena jaga mata juga. Dan bagaimana kalau isteri boleh memandikan suami, suami juga boleh memandikan isteri, tapi nak
nak isteri yang sabarlah. Kalau mandi pun tengok suami pun dia jatuh pingsan, jadi susah juga. Jadi kena sabar. Orang lelaki pun nak sabar juga. Kalau dia sedih kan, isteri dah meninggal, dia pun sedih takut dia jatuh pingsan. Maknanya afdal orang lelaki afdal untuk memandikan istrinya dan istrinya afdal untuk memandikan suaminya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak dimandikan oleh istri baginda, tetapi dimandikan oleh orang lain. Tetapi orang yang memandikan mayat Rasulullah SAW ditutup mata, takut melihat aurat Nabi. Siapa yang sengaja tengok aurat Nabi dikuatiri akan buta matanya. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Ali, Abbas, Sukran, Usama, Fadl, 5 orang. 5 orang ni memandikan jenazah Rasulullah SAW. Ali menantunya lah, Abbas tu bapa saudaranya. Sukran, Usama, Fadl ni mana anak anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam, 5 orang. Masa saya mengaji dulu, Tok Guru kata hafallah nama tu, hafal nama tu. Nescaya mata tu akan jadi terang, insya-Allah. Kita yakin untuk dijaga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tak pakai cermin mata. Hafal daripada saya mengaji kecil dulu, mengaji kitab. Tok Guru kata ingat, hafal nama ni insya-Allah, dengan izin Allah, di ikhtiar saja. Yang ni ingat orang yang memandikan jenazah Rasulullah SAW, Ali, Abbas, Sukran, Usama, Fadl. Jadi 5 orang ni memandikan jenazah. Di mana di waktu memandikan jenazah Rasulullah SAW tu ditutup mata, diikat, takut tertengok akan aurat, dibimbangi akan buta mata. Sehingga Aisyah kata, kenapa tak suruh dia sahaja yang memandikan? Aisyah kata sebab paksa tutup mata, kenapa tak suruh dia? Tapi sahabat-sahabat naklah mandikan tuan. Bapak sentuh badan Rasulullah SAW yang mulia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat bermanfaat kepada kita. Ada muskil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.